Okay guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Naf Cobra. Okay, baiklah. Jadi untuk episod react Ramadan kali ini, aku nak react tentang satu isu, iaitu berkaitan dengan cinta dan perkahwinan. Okey, baru-baru ni ataupun baru je semalam kita digemparkan dengan satu lagi isu, iaitu kita punya ustaz selebriti, iaitu Da'i Farhan yang dikatakan bercerai buat kali yang kedua. Baiklah, bersempena dengan bulan Ramadan ni, aku tak bercadang untuk tekankan isu ni ataupun nak cerita tentang rumah tangga mereka lah. Cuma aku nak kita ambil pengajaran berdasarkan kisah ini sahaja. Jadi untuk pengetahuan kita bersama, Da'i Farhan ni, dia ni juara untuk pertandingan Da'i pendakwah milenial terbitan TV3. Jadi untuk isu Da'i Farhan ni, sebenarnya kalau kita ambil video sebelum ni, dikatakan sangat viral dan menjadi troll banyak pihak. Tak silap aku dalam 4 bulan yang lepas kan, Da'i Farhan ni, yang di mana ada satu video dikatakan tentang Aura 19. Jom kita tengok sama-sama. 5 hari sebelum pergi umrah, Allah detikkan dalam hati Ustaz Farhan, engkau kenal dia di Mekah, kau berkenalan dengannya di Tanah Suci. Kenapa tak settlekan di Tanah Suci? Datang perasaan tu. Jadi Ustaz pun termenung, oh betul juga, kenapa tak selesaikan dulu di Tanah Suci, tempat barakah. Dan jujurlah Ustaz cakap, 18 orang perempuan minta nak jadi isteri kedua Ustaz. Sepanjang tempoh pernikahan Ustaz dengan isteri pertama. Tapi 18 Ustaz tolak. Senang-senang je Ustaz tolak. Termasuk yang tadi, yang isteri Ustaz offer tadi. Tapi wanita yang ke-19 ni, Ustaz dapat di Tanah Suci, dapat depan Kaabah. Ustaz tak ada kekuatan nak tolak. Memang aura dia Masya Allah. Siapa-siapa yang menyaksikan waktu itu macam mana berlaku pertalian cinta kami tu, memang dia kata macam Khadijah dengan Nabi SAW, ibarat tu. Okey, kalau kita dah tengok video tu, maknanya kita dah ingatlah berkenaan kisah cinta Da'i Farhan dengan bekas isteri dia, Dr. Holish, yang di mana mereka bernikah di Mekah tanpa pengetahuan isteri Da'i Farhan yang pertama, iaitu Fatin. Tapi hari ni kita dikabarkan pula dengan satu berita di mana isteri kedua Da'i Farhan pun telah dicerai semasa hamil. Dan bila aku buka Facebook, aku kurang berkenan lah dengan tajuk yang ataupun headline ditulis, baru disahkan hamil, isteri Da'i Farhan mengaku sudah bercerai. Headline dia ni dah menimbulkan banyak komen para netizen, yang di mana kita tahu biasanya netizen ni, dia tengok tajuk, dia kecam dulu, dia tak buka isi kandungan dalam dia. Jadi sekarang ni, jom kita buka isi kandungan dalam dia ni, kita tengok apa yang berlaku sebenarnya. Okey, jadi aku tak nak timbulkan sebarang fake news ataupun spekulasi yang berunsur fitnah. Aku terus buka, kita tengok sama-sama Instagram Dr. Holish ni. Dikatakan diceraikan ketika hamil, dan betul. Nur Ainul Hakim atau Dr. Holish memaklumkan bahawa Da'i Farhan sudah menceraikan ataupun melafazkan cerai pada 27 April yang lalu selepas dirinya hamil anak pertama bersama pendakwah tersebut. Okey, dia mengaku diceraikan. Tapi kalau kita tengok lagi, ditulis kat sini, rela diceraikan. Menurut perkongsian itu lagi, Da'i Farhan dikatakan terlalu merindui anak-anaknya. Ya, seperti yang kita tahu, Da'i Farhan dengan isteri pertama dia, Fatin, memang ada anak lah. Jadi Da'i Farhan ni, dia pun rindu dekat anak dia kan. Jadi atas desakan pelbagai pihak, akhirnya Dr. Holish ni dia relalah diceraikan. Susulan daripada tu, beliau sendiri harap agar tak ada lagi pihak ataupun mana-mana atau siapa saja atau netizen yang kaitkan lagi kisah dia ni dengan Da'i Farhan. Baiklah, kalau tanya daripada reaksi aku selepas baca ni, bagi aku hari ni untuk bulan Ramadan ni, aku harap tak ada lagi yang troll berkaitan dengan Da'i Farhan dengan Dr. Holish, Da'i Farhan dengan kisah-kisah dia yang sebelum ni. Sebabnya ini bulan puasa. Kalau bukan bulan puasa pun aku rasa cukup lah kalau kita nak berkata tentang seseorang yang di mana dia dah mengakui kesilapan dia, dia dah berbuat silap dan dia dah kembali ke tempat yang betul lah kan. Dan bagi aku, kita sebagai manusia ni, kita tak boleh nak kecam orang ataupun kita tak boleh nak mengata orang lebih-lebih. Sebab apa? Setiap orang ada ujian dia, ada fasa kehidupan dia, ada dugaan dia, ada yang diduga dari segi harta, jodoh, anak. Dan kita sebagai manusia ni tak bolehlah nak judge orang macam tu, nak judge orang macam ni. Sebab kita pun tak tahu bahagian kita yang akan datang.
in case kalau kita cakap pasal Da'i Farhan ni dengan Dr. Holis ni, melebih-lebih kita mengatakan kita tak tahu lagi kita punya dugaan yang akan datang tu apa yang melanda kita. Okey, jadi poin aku untuk keseluruhan kisah ni sebenarnya, bagi aku kita ni sebagai manusia yang mana belum berkahwin, kita ambil pengajaran supaya kita tak buat macam tu untuk jaga masa akan datang pada pasangan kita. Bagi yang dah berkahwin, jaga pasangan elok-elok dan jangan pandang sisi buruk pasangan lah. Ambil lah sisi baik pasangan tu. Kita kena ingat balik lah kebaikan pasangan kita. Dan isu kita sebagai netizen hari ni, macam mana pun keburukan seorang tu, kita tak boleh judge dia macam kita ni Tuhan. Macam kita ni tak pernah buat salah. Sedangkan Tuhan pun tutup aib kita. Kenapa kita nak buka aib orang? Jadi untuk react hari ni, bagi aku just katakan komen-komen kita sebagai netizen hari ni just cukuplah. Kita perlu mendoakan yang terbaik buat mereka. Dan itu kisah hidup dia. Biarkanlah kita jaga kisah hidup kita lepas ni. Okey, dan bagi aku bulan puasa ni kita tak perlulah dah nak komen ikut emosi kan. Yang penting kita jaga je hal kita. Hal orang lain tu ambil tahu, tapi tak payahlah lebih-lebih kan. Okey, jadi itu saja video aku untuk kali ni. Kalau korang ada sebarang cadangan atau idea, boleh dropkan komen di bawah. Dan bagi yang belum subscribe, aku jemput korang untuk subscribe dan tekan bell notification tu dan klik all. Okey, jadi aku tinggalkan episod react Ramadan kali ni dengan video nasihat daripada Da'i Farhan, yang mana dia nasihat kita dan diri dia sendiri. Jadi, bye. Assalamualaikum. Think positive. React Ramadan.